Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Simon. Simon ni dia tinggal di Sarawak. Sarawak, dan dia tinggal di kawasan perumahan teres. Ceritanya, jiran dia, kiri kanan dia keluarga Cina. Dan ada satu keluarga uncle ni, dia panggil Ahkong. Jadi si Simon ni masih kecil masa ni, lebih kurang umur 12 tahun begitulah ya. Satu hari si Akong nampak macam asap di jiran rumah dia. Dia tengok, kenapa ada asap ni kan, dia cakap kan. So dia pergi keluarlah, dia jenguk. Dan bila dia jenguk, ada satu keranda Cina tu yang kayu tu, di luar ya. Dan dia nampak yang batang setanggi itulah ya, batang apa ni yang tempat orang Cina sembah tu kan. Dan ada beberapa makanan lah berdekatan dengan keranda tu. So si Simon ni tahulah bahawa ada orang mati di jiran rumah dia, tapi dia tidak tahulah siapa yang mati. Jadi tengah-tengah dia perhati keranda tu, dia nampak uncle yang selalu bawa dia bermain itu, Uncle Akong, tengah duduk di tepi longkang sambil memegang lututnya macam mana ya, dia duduk mencangkung tu lah, macam yang kan, duduk mencangkung sambil pegang lutut dia. Jadi dia pergilah jumpa Uncle Akong itu. Uncle, dia cakapkan, siapa mati uncle? Dia cakapkan. Tapi Uncle Akong tu hanya diam, tidak bercakap. Kemudian dia tanya lagi, Uncle Akong, kenapa ni Uncle Akong sedih? Siapa mati? Ada uncle kah? Tapi Uncle Akong tidak bercakap. Mata dia hanya mengalir sedih ya. Dan dia tengok kaki Uncle Akong berdarah. Ayo uncle, dia cakap, kenapa kaki uncle berdarah? Uncle Akong tidak bercakap. Ya. Jadi kebiasaannya si Simon cakap, Uncle Akong ni selalu macam sakat dia lah, yang selalu macam kacau dia. Tapi hari tu Uncle Akong tidak berbuat apa-apa, tidak bercakap, hanya sedih merenung keranda di depannya. Jadi dia tanya lagi, Uncle Akong, kenapa kaki Uncle Akong berdarah? Kesian Uncle Akong. Kenapa sedih-sedih ni Uncle Akong? Uncle Akong hanya melihat dia dan menangis. Jadi sedihlah si Simon ni. Tiba-tiba mak si Simon tegur, Simon, you buat apa sana Simon? Ya, sini masuk rumah. Si Simon pun masuk rumah, tapi si Simon masih teruja nampak keranda dan barang-barang kemenyan Cina di situ dan makanan kan. Dia first time nampak lah benda tu. So dia pun terliur nampak makanan-makanan yang dihidangkan di situ. Kemudian si Simon masuk rumah dan masih memerhati dari tingkap. Dan dia terkejut, di gambar keranda tu ada satu gambar di hujung keranda, dan gambar tu gambar Uncle Akong. Hai, dia cakapkan, itu gambar Uncle Akong. Dia cakapkan, takkan Uncle Akong mati? Ya, dia tengok semula Uncle Akong yang duduk di tepi longkang sudah tidak ada. So dia pelik. Kemudian mak dia cakap, Simon, tadi you cakap dengan siapa? Kemudian Simon bercerita, saya bercakap dengan Uncle Akong mak. Dia cakap, mana Uncle Akong? Hei, mak dia cakap, kau biar betul. Mak dia gendong si Simon, bawa pergi keranda tu. Dia tunjuk, kalau orang Cina lah kan, orang Cina dia mati mayat tu masih di keranda. Dan dia tunjukkan Uncle Akongnya sudah mati. Tengok, Simon tengok, Uncle Akong sudah mati. Dia tengok, betul. Jadi siapa yang dia nampak di tepi longkang? Dan dia cuba perhati kaki Uncle Akongnya tu. Betul guys, cedera, berdarah, macam bekas luka lah, macam cedera. Jadi dia tanya, mak, kenapa kaki Uncle Akong tu? Tiada apa-apa lah, tiada apa-apa, dia cakap. Jadi dia pelik, dia nampak sama dengan apa yang dia nampak. So mak dia bawa masuk rumah. Dia cakap, jangan cakap dengan siapa-siapa, diam di rumah saja. Tapi telinga dia dengar lah mak dia tengah pokpet dengan jiran rumah sebelah. Mak dia dengar macam maknya tengah membawang dengan jiran sebelah. Dia cakap, itu anak si Akong tu tidak tahan juga, sudah jaga itu
bapak dia. So dia cakap, mak dia cakap, dia siram sabun di tandas, menyebabkan Uncle Akong jatuh dan dibiarkan mati di situ. Kira anak si Uncle Akong tu salah sengaja. Dan anak si Uncle Akong tu ditangkap sebab tuduhan membunuh bapa dia sendiri. So, si Simon masih menjadi persoalan. Adakah yang dia nampak Uncle Akong tu hantu ataupun hanya hayalan semata-mata?